Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so hari ni cikgu nak ajar kamu topik yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan penyiasatan saintifik. Okey, dalam penyiasatan saintifik ni okay, kita akan belajar tentang tafsiran bentuk graf. Okey, kalau bentuk graf macam ni, okey, yang melalui titik asalan ni, dia adalah berkadar terus. Okey, graf dia adalah berkadar terus dan garis dia adalah garis lurus melalui asalan dan mempunyai kecurunan positif. So nilai kecurunan dia kat sini adalah positif. Okey, untuk mencari kecurunan, formula dia yang inilah. Okey, nanti cikgu ajar macam mana nak cari nak cari kecurunan. Dan persamaan dia adalah yang ini. Okey, manakala untuk nombor 2 ni pula, okey, kalau graf tu lalu pada titik paksi Y So paksi Y kita namakan dia sebagai bertambah secara linear. Dan formula dia samalah, cari kecurunan yang sama juga. Okay, cuma yang ni kat sini cikgu tak nak highlightkan sangat benda ni. Cuma kalau kamu jumpa graf tu bentuk macam ni, nama dia adalah berkadar terus. Kalau graf dia bentuk macam ni, lalu titik asalan, dia adalah bertambah secara linear. Okey, kalau macam ni pula, dia adalah negatif lah. Okey, so bentuk dia macam ni, dan dia adalah berkurang secara linear. Okey, yang ini ni nama dia adalah Y bertambah dengan X. Okey, bertambah yang ini pun sama. Y bertambah dengan X. Okey, yang ini Y berkurang. Kalau graf bentuk macam ni, nama dia adalah Y berkurang dengan X. Yang ini pun sama, Y berkurang dengan X. Okey, untuk yang ini pula, Y adalah berkadar songsang dengan X. Kalau dia bentuk macam ni, okey, nama dia adalah berkadar songsang. Okay, kalau dia X ni jadi 1/X, dia akan jadi garis lurus. So jadi kita boleh kata dia berkadar terus dengan Y berkadar terus dengan 1/X. Tapi kalau dia tanya dalam bentuk X ni, so kita kata Y berkadar songsang dengan X lah. Okay, tak apa, nanti cikgu akan cerita lebih detail pasal ni. Okay, kemudian kita pergi kepada 1.2, iaitu menganalisis graf untuk mendapat rumusan siasatan. Okey, so jadi dalam ni kita akan kamu akan belajar menyatakan hubungan dua formula ubah. Okey, tak apa, yang ni cikgu rasa kamu boleh baca. Tak apa, nanti cikgu kita tengok contoh soalan, kamu akan lebih faham lah. Okey. Ini dalam bentuk graf dia lah. Okey. Ini cikgu akan ajar dalam bentuk soalan. Okey, kalau buat sini nanti takut kamu tak faham. Okey, so jadi dalam eksperimen kamu akan kena tahulah, iaitu langkah-langkah untuk melakukan eksperimen. Okay, pertama mengenal pasti masalah, iaitu melalui kaedah pemerhatian. Kemudian inference. Okay, so inference ditulis sebagai pemboleh ubah bersandar bergantung kepada pemboleh ubah manipulasi. M ni masuk manipulasi dan B ni adalah bersandar. Okay, nanti kita tengok contoh dia lah. Okay, so jadi ada 3 pemboleh ubah, iaitu manipulasi, bersandar dan malah. Okey, so jadi untuk hipotesis pula kita akan tulis semakin apa semakin apa. Okey. Okey, bentuk eksperimen yang terlibat adalah pemilihan radas, susunan radas, kaedah mengawal manipulasi, bersandar dan kaedah ulangan eksperimen. Okey, tak apa, yang ni kita secara lalu saja. Okey, untuk data pula, untuk yang bahagian ni, kita akan tulis untuk manipulasi simbol dan unit, ini bersandar simbol dan unit. Okey, ni kita tengok contoh dia. Okey, so jadi pada analisis data kita akan buat graf. Okey, bersandar melawan dengan manipulasi. Okey, kemudian kesimpulan dia berdasarkan pada graf tadi lah. Kalau graf dia lalu macam ni, macam bentuk dia macam ni, ni berkadar terus. Kalau graf dia bentuk macam ni, meningkat secara linear bergantung kepada bentuk graf tu. Okey. Okey, seterusnya kita buat penjaduan data ya. So biasanya kita akan tulis ini simbol dan ini adalah unit. Okey, lepas tu titik puluhan mesti sama ya. Maksudnya sini, kalau sini dah 7.2, sini pun 14.0. Jangan tulis 14, tak konsisten. Dia mesti tulis 14.0. 21.6. Kalau 21.62, so kita bundarkan lah jadi 21.6. Okey, so jadi kena konsisten. Okey, so jadi kemudian skala kena seragam, sama ada
11, 12, 15, 110 dan 100. Saiz graf dia cikgu tunjuklah cara nak buat dia. Okey, kita tengok kepada soalan. Cikgu lebih kepada soalan sebab kamu akan terus nampak bentuk cara pembelajaran tu. Okey, yang pertama dia kata jadual 1.1 menunjukkan keputusan suatu eksperimen untuk menyiasat hubungan antara berat beban dan pemanjangan apabila suatu eksperimen direnggangkan. Okey, manakah antara berikut adalah pemboleh ubah bergerak balas? Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Okey, ni manipulasi Yang atas ni adalah manipulasi. Dan bawah ni adalah bergerak. Yang ni lah, ni manipulasi. Manipulasi. Ini adalah bergerak balas. Okey, macam mana cikgu tahu manipulasi mana satu bergerak balas? Okey, manipulasi kita boleh tetapkan, kita boleh kawal. Macam ni kita dah tetapkan. Berat dia mula dengan 0.5. Lepas tu 1.0. Lepas tu 1.5. Kemudian 2.0. Kemudian 2.5. Okey, lepas tu bila dah ni meningkat, so jadi kita tengok apa yang bila ni naik, so nilai X akan berubah. Nilai ni naik, X akan berubah. So jadi yang berubah adalah, yang bergerak balas adalah pemanjangan spring. So jawapan dia adalah D. Okey, untuk nombor 2 pula. Okey, jadual 2.1 menunjukkan hasil suatu eksperimen mengenai isi padu dalam cm03 dan tekanan P diukur dalam kilopascal. Okey, merujuk kepada jadual 2.1, pernyataan yang manakah yang betul? Okey, so jadi kalau kita tengok data ni 5, mula 5, lepas tu ni bacaan dia 6. Ni 10, ni 4. So maksudnya dia makin berkurang. Ni meningkat 15. Ni makin kurang lagi 3. Ni 20. So makin kurang lagi 2.4. 25 makin kurang jadi 2.0. So kita boleh kata dia adalah berkadar songsang. So graf kita nanti dia akan jadi macam ni, bentuk ni. Okey. Kalau graf lalu titik kosong ni, nama dia berkadar terus. Kita ada data ni. Data ni mula makin menaik. Tapi dia punya data ni yang kat sini makin menurun. So jadi kita boleh kata V adalah berkadar songsang dengan P. Okey, untuk nombor 3 pula, rajah 1.1 menunjukkan suatu graf R melawan 1/S. Pernyataan yang manakah yang benar? Okey. So jadi kita terujuk kepada nota kita sebelum ni. Okey, kalau bentuk dia lalu kat titik asalan, dia adalah berkadar terus. Okey, kalau berada titik asalan dia adalah berkadar terus. So jadi kita jawapan dia adalah A lah. Okey. R berkadar terus dengan 1/S. Okey, kemudian untuk nombor 4 pula. Okey. Kita tengok ni dia makin menurun ni. So jadi kita, kalau kita tengok dalam nota kita, kalau bentuk macam ni, dia adalah berkurang secara linear. So jadi berkurang secara linear dengan K. Okey, kemudian nombor 5, manakah antara berikut adalah pemboleh ubah yang betul untuk penyiasatan tersebut? Okey, so untuk paksi X biasanya kita akan letak ni manipulasi. Untuk paksi Y kita akan letak bergerak balas. So jadi kat sini yang betul manipulasi adalah panjang bandul. Ini panjang bandul. Lepas tu bergerak balas adalah tempoh masa. Tempoh untuk 10 ayunan. Ni tempoh di sinadung. Okay, lepas tu pemboleh ubah yang dimalarkan kejap ya. Ni manipulasi. Ni panjang ni. Okey, panjang. So ni dengan ni lah. Okay, kemudian untuk yang bergerak balas adalah masa. So masa untuk 10 ayunan. Okay, lepas tu untuk jisim ladung. Jisim ladung dia tetap. Okay, so dia tetap. So jawapan dia adalah D. Okay, ni bergerak balas. Bergerak balas adalah untuk masa, manipulasi untuk panjang. Jadi seladung ni kita tetaplah, kita tak ubah. Okey, nombor 6, rajah 4.1 menunjukkan satu ayunan bandul terjadi apabila ladung bergerak daripada X ke Y dan kembali ke X. Jadi daripada X ke Y, Y ke X.
So cara manakah paling sesuai untuk mengukur masa bagi satu tempoh satu ayunan lengkap? So jadi kita buat 20 ayunan dan dibahagikan dengan 20. So 20 ayunan macam inilah. 1, okey, kemudian 2, 3, 4, okey, sampai dah ada 20. So dah ada 20 ni kita bahagikan dengan 20. So kita dapat satu ayunan berapa? Kita puratakan dia. So jawapan dia adalah C. Okey, nombor 7. Okey, nombor 7 dia kata Raja 5.1 menunjukkan sebuah graf yang dilukis daripada satu eksperimen. Manakah antara pernyataan berikut tidak benar mengenai graf tersebut? Okey, yang pertama, kecurunan graf 4 Newton per saat. Okey, so jadi ini adalah graf dia. So jadi kita cari kecurunan. So kecurunan formula dia inilah. Ini formula dia. M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. So jadi nak cari gunakan formula ni, kita kena ada dua koordinat. So ni dua koordinat ni lah. Satu titik ni, satu titik ni. Cikgu pilih. So ni negatif 10. So X1 Y1 ini, X2 Y2 ini. So jadi kita masukkan titik ni dengan titik ni dalam persamaan. So 60 tolak 0. Kemudian X dia 5 tolak X1. So kita bahagikan ni. Ni dengan ni kita bahagikan. So 60 bagi 15. So kita dapat 4 Newton per saat. Okey, mana dapat Newton per saat ni? Unit dia. Okey, so jadi untuk yang atas ni unit dia Newton. Ni Newton. Dan bawah ni unit dia adalah saat. So saat bawa ke atas, so Newton per saat negatif 1. So inilah jawapan dia. So dapatlah ni. Okey. So ni betul. Tapi dia nak kat sini tidak benar. Okay, lepas tu dia kata B berkadar terus dengan masa. Okey, yang ni salah ya. Sebab kalau berkadar terus dia mesti lalu titik asalan. Ini sekarang dia lalu kat sini. So jadi dia adalah meningkat secara linear. Kemudian tajuk graf daya melawan masa. Betul lah, daya melawan dengan masa. Betul. Kemudian T adalah pembeluhan manipulasi. Okey, so jadi biasanya PC X adalah manipulasi. Okey, nombor 8. Anda diberi dengan persamaan P sama dengan A over X plus Q. Okey, manakah antara kuantiti berikut perlu diplot untuk mendapat titik nilai A. So jadi ni persamaan dia. Ni persamaan garis lurus lah. Okay, nanti kamu akan belajar masa dalam matematik lah. So Y ni mewakili untuk P dan X ni mewakili 1 per X. Okay, so jadi Y ni adalah yang ni lah pasti Y. Okay, so P lah. Ini P. Okay, so X yang ini itu pasti X. Okay, so jadi jawapan dia adalah C. Okay, P ni dengan Y dengan P, X dengan 1 per X. Okay, lepas tu ni dengan ni hampir sama, tapi A ni adalah pemalar. So kita tak masuk dalam ni. So jawapan dia adalah C. Okay, kemudian nombor 9. Okay, nombor 9. Okay, graf laju melawan jarak dari suatu titik adalah garis lurus melalui asalan. Manakah dari pernyataan berikut adalah betul? Okey, so jadi dia kata apabila X sama 0, laju sama 0. Ni betul lah, ni titik dia adalah 0, 0. Kemudian kecurunan graf adalah tetap. Okey, so jadi sepanjang garis lurus ni dia adalah tetap. Okay, kalau kita cari ni semua nilai dia adalah tetap, kecurunan dia sama. Kecuali dia bentuk dia macam ni, ada lain, kecurunan dia lain berbeza-beza. Kemudian unit untuk kecurunan graf adalah meter per saat. Okey, yang ni unit dia ni salah ni. Ni cikgu potong, salah kan? So jadi unit dia yang ni lah. Kecurunan sama dengan Y over X. Inilah Y over X. So Y kita adalah MS-1 yang ni. MS-1. Dan X ni adalah meter. So ni meter. So ni boleh potong-potong. So jawapan adalah S kuasa negatif 1. So jadi kecurunan dia adalah S negatif 1. Kemudian apabila X bertambah, laju V bertambah. Okey, yang ni betul lah. Okey, makin lama makin menambah. So, jawapan dia adalah D. Okey, kemudian untuk nombor 10. Okey, Raja nampak menunjukkan V suatu objek dengan masa. Manakah daripada kesimpulan-kesimpulan yang berikut adalah betul? Okey, laju objek bertambah dengan secara seragam. Ini tak, dia konsisten, sama je. Okay, kemudian objek itu bergerak daripada keadaan pegun. Okay, so jadi dia tak bergerak. So dia baru bergerak macam ni. So jadi betul lah.
Berguntung maksudnya tiap gerak. Daripada bergerak dia jadi bergerak. Okay, kemudian kecurunan graf bertambah apabila masa T bertambah. Okay, kecurunan dia tetap sama ni. Okay, tetap sama. So ni salah. Kemudian laju dikaitkan dengan V sama dengan K over T. Dan mana K adalah pemalar. Okay, so jadi kita tahu kecurunan formula dia adalah M sama dengan Y over Xn. So jadi kita punya Y kat sini adalah V. So V bagi dengan T kita adalah ni. So jadi V sama dengan KT, pindah sebelah dia jadi darab. So jadi MT lah. So V sama dengan MT. So jadi nilai M ni adalah pemalar dia. Okay. So M ni mewakili K lah sebenarnya. So jadi ni adalah pemalar. So jawapan dia adalah 2 dengan 4. Okey, kemudian soalan-soalan satunya untuk soalan subjektif lah. Okey, cikgu rasa kamu boleh baca dia punya soalan. Sekarang cikgu nak tunjuk macam mana cara jawab. Okey, nyatakan hubungan antara W dengan V. Okey, kita tengok. Graf ni dia lalu kat titik kosong, kosong. Okey. So bila lalu kat titik kosong, kosong, kita boleh kata W berkadar terus dengan V. Okey, kemudian dia kata tentukan nilai W apabila V sama dengan 35. So jadi nak cari nilai W. So jadi kita tengok dekat graf. So nilai 35 dekat sini Ni 30. So 35 kat sini tengah-tengah. So jadi kamu ambil baris, kamu tandakan macam ni, tanda macam ni. Okey, bawa ke sebelah sini, kita akan dapat 0.35. So ini dapat ni lah 0.35. Okey, kemudian dia suruh kamu cari kecurunan. Okey. So kecurunan, okey. Tengok graf tadi. Formula dia ni, ini. So jadi kamu pilih dua titik, satu titik ni, satu titik sini. So titik ini adalah 00 dan titik sini adalah 50, 0.5. So jadi Y2 tolak dengan Y1 lah. So ni 0.5 tolak 0 bahagi okay, 50 tolak 0. So 50 tolak 0. So 0.5 bahagi 50. So kita dapatlah 0.01 Newton cm kuasa negatif 3. Okay, lepas tu untuk soalan C pula. Okay, so soalan C kita gunakan formula ni lah yang dibagi ni. P ketumpatan sama dengan 1000 darab K dia bagi dengan G. So jadi 1000 dia, M dia 1000. So K dia adalah 0.01 ni, yang ni 0.01. 1000 bagi darab dengan 0.1 bagikan dengan 10. Okey, ni G kita adalah nilai dia 10. Okey, so K dia ni tadi kita ambil ni lah nilai yang ni. So dia tekan kalkulator dapatlah 1. Ini dia gram cm kuasa negatif 3. Okey, untuk soalan D pula, dia nak WO apabila 70 Okey, so dia 70. So jadi isi pada 70. So 70 kat sini. So jadi graf kamu tadi pendek sampai sini je tau. Okey, so jadi kamu panjangkan lagi, panjangkan dia lagi. Lepas tu kamu ambil daripada titik 70 ni. Titik 70 ni kamu bawa ke atas, bawa ke kiri. So kamu akan dapat 0.7. 0.7 Newton. Okey, kemudian untuk nombor 2 pula. Okey, soalan dia kata nyatakan hubungan Q dengan theta. So jadi kita tengok graf dia lalu kat titik 00 juga. So dia adalah berkadar terus. Okay, lepas tu tentukan nilai Q apabila theta sama dengan 1.25. So theta 1.25 kat sini Ni 1, ni 1.5. Ni 1.2, ni 1.3, 1.25 kat sini. Kat sini. Jadi kita ambil pembaris, gariskan naik ke atas, kita bawa ke sebelah. So kita dapat 2500. Okay, so 2500. So unit dekat sini adalah joule. Jangan lupa unit Ada markah. Kalau tak ada jadi salah.
Okey, kemudian untuk soalan B, tunjukkan pada graf bagaimana anda menentukan nilai K. So jadi kita cari kecurunan lah macam biasa. So jadi cikgu pilih titik, 2 titik sini, 1 titik sini. Lepas tu cikgu masuk dalam formula. So 5,000 tolak dengan kosong. Yang ni lah 5,000 tolak kosong. 2.5 tolak dengan kosong. Yang ni. So dapat ni. Okey, lepas tu unit dia. Lepas tu kamu jangan lupa lah buat segitiga ni kan. Kamu dah pilih titik ni tadi. Buat segitiga pakai pembaris. Ni cikgu sebab tak ada pembaris, cikgu nak cepat. Okey, so jadi ni buat segitiga dia. Okey, kemudian unit dia, okey, untuk pasti Y, unit dia adalah joule. So joule bagikan dengan unit pasti X dia Celsius. So joule bagi dengan Celsius, so kita dapat ni. So jadi Celsius bawa ke atas jadi negatif lah. So ni jawapan dia 2,000 joule per Celsius. Okey, lepas tu kita pergi ke soalan. Okey, kita pergi ke soalan C. Dia suruh kita cari nilai C. So K adalah nilai kecurunan tadi kan. So jadi C, K ni kita masukkan nilai ni lah, kecurunan yang kita cari tadi ni. So masukkan nilai K 2,000. Lepas tu nilai M adalah ni lah. So tekan kalkulator dapat ni. So jawapan dia 4,000. Okay, untuk unit SI, okay, 2,000 ni unit dia ni joule Celsius -1. Okay, so ini bawah ni unit dia adalah kg. So kg bawa ke atas. So joule kg kosong -1 Celsius -1. So ni jawapan dia. Okay, kemudian untuk soalan D, okay, kita gunakan formula ni P Q sama dengan Q over T. Okay, Q kita kat sini adalah nilai dia adalah 2,500. So mana cikgu dapat 2,500 ni? Ni yang masa kita dapat awal-awal tadi. Ni okey, dia kata theta 1/1/5, so Q sama 2,500. So suhu dia tadi 1.25. Okey, so pada T sama dengan 1.25, so Q sama dengan 2,500. So 2,500 masuk dalam ni, suhu dia masuk dalam ni. So dapat ni. Okey, so cikgu ulang macam mana cikgu dapat 2,500 ni. Okey, apabila suhu 1.25, okey, so ini adalah 1.25 ya. So 1.25, so bawa ke atas, so sini. Ni adalah nilai Q. Okey, so jika nilai Q kamu masuk kat okey, so jadi masuk kalkulator, tekan dapat 4,000. Okey, kemudian untuk unit dia, okey, atas ni unit dia joule dan bawah ni adalah saat. So saat bawa ke atas, so joule second -1. Okey, kemudian untuk nombor 3 ni pula, okey, untuk yang ni, untuk tempoh ni, dia kata nak 20 ayunan kan. So ni 20 ayunan sama dengan 17.4. So jadi nak cari ni, kamu bahagikan ni 17.4 ni, 17.4 bagi dengan 20. So kita kamu bundarkan kepada 2 titik perpuluhan. Ni sama jugalah, 26.2 bagi 20 dapat dah ni. 1.4 bagi 20 dapat ni. Ni bagi dengan 20 dapat ni, ni bagi dengan 20 dapat ni. Dan kamu jangan lupa dekat kalkulator tu ada nilai dia panjang. So jadi kamu tukar dalam bentuk bundar, bentuk bundar. Okey, kemudian untuk yang ini pula, okey, kemudian untuk unit SI dia ni, untuk tempoh, unit SI dia adalah second lah. Okey, S second. Okey, yang ni kuasa 2 T ni jadi T kuasa 2. So jadi 0.87 ni kuasa 2. So kita dapat 0.76. Ni 1.37 darab kuasa 2, 1.72. Ni kuasa 2 dapat 1.57. 1.8 kuasa 2 dapat 3.28. 2 kuasa 3 kuasa 2 dapat 4.12. Okey, so jadi unit SI dia ni second kuasa 2 lah sebab dia T kuasa 2. Okey, kemudian pemboleh ubah ni manusia adalah panjang tali. Okey. Sebab kita ubah dekat tali ni kan 20, 40, 50, 60, 80 dan 100. Dia konsisten naik 20, 20. Okay, responding dia adalah bergerak balas ni lah masa. Okey, dia naik. Okey, dan mala adalah jisim badladung. Yang ni lah. Sudah selesai ni. Okay, kemudian okay, ni dah selesai. Okay, sekarang kita tengok graf.
Okey, so jadi kamu dah dapat data tadi. Kamu plotkanlah titik yang kamu dah dapat ni. So jadi cikgu dah plotkan titik ni. Ni berdasarkan graf kita yang buat ni tadi. Ni. Nilai ni lawan dengan ni. Okey. So jadi kamu mula-mula buat pasi X tu. Okay, buat pasi X. Okay, buat pasi Y. Lepas tu kamu tandakan sini 20, 40. Sampailah 100. Ni sampai 5. Kemudian jangan lupa dia punya simbol dan unit. Ini pun sama, simbol dan unit. Okay, lepas tu kamu dah dapat tu, kamu plotkan ni. Okay, so dah dapat tu, kamu cari kecurunan. Okay, so cari kecurunan. Okay, Y2 dia 3.3 tolak dengan kosong. So 3.3 tolak dengan kosong. Okay, bahagi. Okay, X2 80 tolak dengan kosong. So dapat dah 0.125. So jadi kamu gunakan pada 2 titik peluan. So 0.041 41 memberi 0.041. Okey. Kemudian untuk soalan E, di soalan dia sikit memang susah sikit lah. Dia suruh kamu cari nilai graviti. So nak cari nilai graviti. Okey, so jadi ada persamaan ni. Kita nak jadi cikgu nak jadikan G ni sebagai subjek. So ni cikgu jadikan dia kuasa 2. Ni kena kuasa 2 lah, kuasa 2. So ni pun kena kuasa 2. So jadi ni jadi T kuasa 2. 2 pi ni jadi 4 kuasa 2 lah. 2 kuasa 2. Ni lah. 2 kuasa 2, 4 lah. Ni cikgu terlupa ni, cikgu tersilap ni. Ni 4 pi kuasa 2. Ni pi ni jadi kuasa 2 lah. Ni square root dah hilang. Square root ni dah hilang sebab kuasa 2. So jadi kalau kamu perhatikan yang ini. Okay, sorry. Kuasa 2. Okay, so jadi G ni cikgu bawa ke atas. Ni bawa ke bawah. So G jadi T kuasa 2 ni L lah. Okay, so jadi yang ini sama dengan 1/m. Okay, sebab kecurunan sama dengan T kuasa 2 per L. Ni berdasarkan graf ni. Ni pasti Y dia T kuasa 2. X dia adalah L. So jadi M kecurunan adalah T kuasa 2 bagi dengan L. So jadi M ni sama dengan M per 1 lah sebenarnya. Okay, ni T kuasa 2 per L. Kemudian kita jadikan terbalik, kita tukar tempat. Ni kat atas, ni pun sama. So dia akan jadi sama dengan 1 per M sama dengan 1 per T kuasa 2. Okay, kemudian M ni kita gantikan nilai yang tadi lah. Yang ni 0.1425. Okay, 0.4125. Okay, lepas tu kamu masukkan ni dalam peculian ni. Sebenarnya ada kuasa 2 ni. Cikgu tersilap ni. Kuasa 2. Ni jawapan dia silap ni. Kamu tekan kalkulator. 4 darab 3.142 kuasa 2 bahagikan dengan 0.4125. 0.4125. So jadi nanti kamu akan dapat jawapan dia. Unit dia adalah cm kuasa negatif 2. Okey, so itu saja daripada cikgu. Okey, sekian, terima kasih.